Hai, Assalamualaikum semua. Saya Dr. Ikram. Pada video kali ini, saya akan share dan kongsi dengan anda berkenaan kurap ataupun dalam English ia dipanggil sebagai ringworm. Kita akan fokus kepada ubat dan cara rawatan bagi penyakit kurap ini. Jom kita saksikan. Kurap adalah salah satu penyakit kulit. Ia disebabkan oleh jangkitan kulat ataupun fungal. Yang penyebab tadi kita panggil sebagai dermatophyte. Jadi jangkitan kulit ini boleh berjangkit melalui sentuhan ataupun kontak, dan sekiranya seseorang individu itu berpeluh, ia akan menyebabkan kurap ini senang untuk terjadi. Dan kalau kita tengok dekat kulit, dia ada beberapa ciri yang mengatakan ia adalah sejenis penyakit kurap. Okey, ia akan ada merah-merah, bintik merah, dan kita boleh nampak border itu sempadan bagi penyakit kurap ini. Dan of course ia akan menyebabkan kegatalan kepada pesakit. Sekiranya kalau kita garu benda itu, ia mungkin boleh menyebabkan penyakit kedua, iaitu bacterial secondary infection. Di kulit ini tadi, kena perhati elok-elok. Doktor akan lihat secara teliti, kerana benda ini, penyakit kurap ini mungkin menyamai banyak penyakit yang lain. Contohnya, saya bagi contoh, iaitu kalau kita tengok gambar kat sini, penyakit psoriasis, eczema, urtikaria dan juga leprosi. Benda-benda ini semua adalah lebih kurang sama sahaja dengan kurap. Jadi doktor akan pastikan betul-betul sama ada benda ini adalah kurap ataupun tidak. Sekiranya diagnosis yang salah diberikan, rawatan yang salah juga akan diberikan kepada pesakit. Oleh itu, doktor akan confirmkan dahulu betul-betul diagnosis sama ada penyakit itu adalah kurap ataupun bukan, dan barulah rawatan spesifik dan betul akan diberikan kepada pesakit. Terdapat beberapa rawatan yang boleh diberikan kepada pesakit. Rawatan ini berdasarkan keadaan kurap itu sendiri, sama ada besar ataupun kecil. Okey, saya bagi secara umum saja, saya kelaskan kepada 3 kategori ubat. Ubat pertama ialah mengenai ubat sapu, dan ubat sapu ini ubat sapu yang anti-kulat. Ubat sapu kurap ini dalam bentuk krim, dan ia biasanya diberi kepada kurap yang lesion dia ataupun yang kurap ini yang kecil saja, yang tak besar sangat. Dan penggunaan dia kena guna sekerap yang mungkin, iaitu contohnya doktor akan beritahu, farmasi akan beritahu kegunaan dia biasanya 2 hingga 3 kali sehari. Ada pelbagai kandungan ubat kurap, contohnya Econazole, Meconazole dan pelbagai lagi yang biasanya ada zol kat belakang tu. Okey, aturan dia macam saya cakap tadi, 2 hingga 3 kali sapu, tapi benda itu sebenarnya bergantung kepada jenama dan juga konten ubat tersebut, mungkin 2 ataupun 3 kali sehari. Dan kalau boleh, gunalah secara konsisten benda ini supaya kurap itu akan hilang secepat mungkin. Yang kedua, masih lagi ubat sapu anti kulat, tapi ia special sikit. Ia ada kandungan steroid. Yang ini bila kita campur steroid, dia tak akan bunuh kulat itu sendiri, tapi ia akan mempunyai kandungan untuk mengurangkan gatal, mengurangkan keradangan dan juga mengurangkan merah di bahagian kurap tersebut. Jadi kalau kita campurkan steroid dengan ubat kurap tadi, ia akan mempercepatkan proses penyembuhan penyakit kurap. Seterusnya yang ketiga, iaitu ubat makan. Kebiasaannya ubat ni diberi sekiranya kurap ini terlampau banyak dan terlampau besar. Tapi hati-hati, ubat yang makan ini ada kesan sampingan tertentu. Jadi hanya doktor saja yang boleh prescribe ubat ini untuk kegunaan pesakit. Ada beberapa langkah yang boleh diambil untuk mencegah berlakunya kurap tadi ataupun mencegah dari berlakunya makin teruk. Okey, contohnya dekat bahagian kurap tadi, sekiranya lembab, keringkan betul-betul. Jangan biarkan lembab terlampau lama, dan sekiranya selepas mandi, keringkan betul-betul benda itu. Sekiranya lepas mandi, lapkan betul-betul di bahagian tersebut sebelum pakai baju ataupun seluar. Ini kenapa yang fungal tadi suka kepada keadaan lembab dan senang dia untuk merebak. Tips yang lain, sekiranya berpeluh, tukar pakaian dengan kerap. Dan juga apabila mandi itu, pastikan mandi biar betul-betul bersih. Jangan sekejap saja, biar mandi itu dengan sabun, dan juga pastikan badan itu betul-betul bersih daripada kotoran. Last sekali saya nak pesan, jika sekarang anda ada kurap tapi telah menggunakan beberapa ubat sapu dan tidak berkesan, jadi saya sarankan
pergilah berjumpa doktor untuk dapatkan rawatan yang spesifik. Dan mungkin dekat kulit anda itu bukan kurap sebenarnya, ada penyakit yang lain. Jadi dapatkan diagnosis yang betul supaya rawatan yang diberikan itu dapat disampaikan secara betul dan juga tepat. Saya rasa setakat itu sajalah buat kali ini. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat dan berguna untuk anda boleh tekan like dan juga subscribe channel ini. Last sekali saya ucapkan terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.